Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini, Jumaat 11 hari bulan 8 2023, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran di bawah Aisarut Tafasir. Kita Aisarut Tafasir surah Ali Imran. Ayat yang kita akan bincang pada kali ini iaitulah bermula ayat 121, ayat 121 sehingga ayat 127. 121 sehingga ayat 127, insya-Allah kita akan bincang tentang peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni satu peperangan yang cukup sengit berlaku di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tentera Abu Sufyan, tentera yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan dalam ini juga Allah SWT sebut tentang peperangan Badar untuk memperingatkan bahawa kita ni punca kerusakan yang berlaku sebab apa? Sebab kita terlupa kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dalam peperangan Badar begitu besar pertolongan Allah, tapi dalam peperangan Uhud kenapa 70 orang sahabat mati syahid? Sebab ada beberapa SOP yang tidak dipatuhi. Maka di sinilah kita kena belajar pada jemaah sekalian, kita kena belajar sangat-sangat bahawa pertolongan Allah bersyarat. Pertolongan Allah bersyarat. Allah tolong, Allah akan bantu kita, tapi syarat dia kita kena jaga peraturan-peraturan yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan boleh buat suka hati ya. Ikut akulah nak buat apa benda, kita kata tidak, sebab peraturan yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla itu sangat mahal, dia punya harga, nilai dia sangat mahal. Jadi para pelajar yang ada tafsir Aisarut Tafasir, saya buka muka surat saya tak tahulah kalau ada yang versi inilah, versi gambar kat belakang saya tu. Muka surat 183 ayat 121, bermula ayat 121 surah Ali Imran. 181 121 surah Ali Imran. Insya-Allah kita akan ambil ayat ini dan ayat yang berikutnya setelah kita selesai perbincangannya secara ringkas biiznillahi azza wa jalla. Nak ambil secara kuat-kuat, cara panjang memang tak habislah. Tapi cukuplah kita ambil secara ringkas sesuai dengan masa, sesuai dengan keadaan dan masa yang kita ada ini. Baik, ana baca ayat ini, kemudian kita pergi kepada mufradatul syarhul kalimat dan diikuti dengan tafsir makna ayat secara umum, dan kita akan dapat beberapa pengajaran daripada ayat-ayat yang kita baca. Itu yang penting untuk manfaat amali dalam hidup kita ini biiznillahi azza wa jalla. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah. Hari mana tu? Iaitulah Nabi kita salah keluar daripada Madinah menuju ke Bukit Uhud. Keluargamu, dari rumah keluargamu akan menempatkan para mukmin dan pada beberapa tempat untuk berperang.
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui apa yang kamu bincangkan. Kita pergi kepada penjelasan kata. Jadi anak-anak satu ayat supaya tidak jauh dia punya kedudukan. Wa iz ghadauta, yakni ingatlah tak kala kamu berangkat pada pagi hari. Nabi keluar daripada Madinah nak pergi ke Uhud. Min ahlika artinya isteri dan anak-anak. Mana kita tinggalkan isteri dan anak-anak di rumah. Maksudnya ketika pada hari Sabtu pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju ke Uhud. Tempat bersinggahnya, tempat berhentinya kaum musyrikin pada hari Rabu. Mana musyrikin mari hari Rabu, dia duduk di sebelah sana, sebelah Bukit Uhud. Mana kalau macam mana nak tunjuk plan dia punya peta dia. Kalau kita pergi ke Uhud sekarang, kita naik ke Bukit Jabal Rumah. Naik atas Bukit Jabal Rumah, kita menghadap ke arah Masjid Nabi, orang kafir duduk di sebelah kanan kita. Sebelah kanan, tuan-tuan dan para pencinta sejarah boleh tengok sebelah kanan tu ada pokok-pokok, ada macam menara warna biru gitu. Itu dia panggil Mujtama' Al-Asyal. Di situ tempat berkumpulnya tentera Abu Sufyan. Tengok nota di bawah kata, peristiwa ini berlaku bertepatan tanggal 12 Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Nabi SAW sebelumnya telah melihat dalam mimpi. Nabi kita mimpi sebelum berlakunya Uhud, baginda bermimpi bahawa ada sebahagian daripada pedangnya pecah. Nabi kita mimpi sulmah, mana pedang dia pecah. Itu orang panggil koyak ataupun orang Kelantan kata sumbing. Pecah. Sapi beliau disembelih. Al-Baqarah, lembu dia tuzbah, disembelih. Dan beliau baginda sallallahu memasukkan tangan ke dalam baju besi yang sangat kuat. Jadi 3 benda Nabi tengok. Pedang dia sumbing, pecah. Lembu disembelih, tangan dia duduk dalam baju besi. Apa dia maksud? Maka Nabi SAW mentakwilkan mimpi tersebut bahawa beberapa orang sahabatnya terbunuh. Maknanya akan berlaku ramai di kalangan sahabat yang mati syahid. Allahu Akbar. Dan ada seorang yang besar dalam keluarganya juga ditimpa musibah. Siapa dia? Hamzah, pak saudara dia. Dan baju besi yang kuat itu iaitulah kota Madinah. Mana kota Madinah aman. Kafir tak boleh masuk. Mana Nabi kita letak tangan di dalam kota. Ini dia panggil mimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubawwi'ul mu'minin, tubawwi'u, kamu menempatkan kaum mujahidin pada kedudukan yang kamu nilai sebagai tempat yang strategis di medan perang. Di mana? Iaitulah dia panggil Jabal Ainain. Para jemaah yang pergi ke Madinah tu, bukit kecil depan Bukit Uhud yang kita duduk naik ambil anak kalau tengok dalam video saya, anak duduk tazkirah atas bukit tu. Nak naik tinggi-tinggi tak larat lah, sakit lutut kan. Kita naik atas bukit tu. Itu dipanggil, asal bukit tu nama dia Jabal Ainaini, bukit 2 mata. Tetapi setelah Nabi SAW letak tentera pemanah di atasnya, maka bukit itu akhir dikenal dengan nama Jabal Rumah. Jabal Rumah, mana bukit tentera pemanah. Letak 50 orang di atas tu. Nabi kita letak 50 orang di atas tu, maqaidal qital. Tengok ayat yang ke-122. Izhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika 2 golongan daripada kamu ingin mundur kerana takut. Dalam kalangan tentera Islam ni ada 2 kabilah nak lari balik ke Madinah. Kabilah apa tu? Kita tengok nanti. Padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Kerana itu hendaklah kepada Allah sahaja orang-orang mukmin bertawakal. Tengok dalam kata kalimah hammat,
Maknanya terdetik dalam hati, terbisik dalam hati untuk kembali pulang ke Madinah. Maka kemahuan pun mengikuti bisikan hati itu. Dia nak hammat, mikir nak lari balik Madinah. Sebab apa nak lari balik? Sebab munafikin lari balik. Nantilah dalam huraian nanti anda sambung. Ta'ifatani, dua golongan dimaksud ialah kaum Ansar dari suku Bani Salamah. Bani Salamah dengan Bani Harithah. Mana di rumah dia orang? Dekat dengan Uhud tu. Rumah dia orang ni dekat dengan Masjid Qiblatain. Nah, tuan-tuan yang pergi Madinah cari Masjid Qiblatain, itu dia panggil Diyar Bani Salamah. Diyar Bani Salamah. Dan juga Bani Harithah. Sekitar tu, nak lari balik. Oh, nak lari balik dia tu. Tafshala, kedua kelompok itu lemah semangat. Lalu mereka kembali ke kampung mereka dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian di medan perang, hanya bersama beberapa sahabat yang bersama dengan beliau. Jadi adanya lari balik. Wallahu waliyuhuma, Allah adalah penolong dan pengatur urusan kedua golongan ini. Allah memelihara mereka. Mereka tidak meninggalkan perintah untuk terus serta dalam perang. Maknanya dia orang hamad ni maknanya macam berangan-angan lah. Berfikir-fikir nak lari balik, tapi tak lari balik. Sebab Allahu waliyuhuma, Allah jaga dua kabilah ni. Sebab apa nak lari balik? Sebab geng-geng munafikin dah lari balik. Nah, itu punca. Munafikin ni pengacau dalam dunia ni tak adalah. Golongan munafikin je pengacau. Yang lain-lain yang kafir itu dia tidak pengacau, memang dia musuh. Tapi yang kita bimbangnya munafik yang duduk berselindung di sebalik pakaian Islam, tapi mereka menyembunyikan kekufuran dalam jiwa. Ini yang cukup berbahaya. Yang bahayanya hak ni. Baik, ayat yang 1, 2, 3. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. 300 orang lawan dengan Abu Jahal 1000 orang. Kerana itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukuri nikmat pertolongan Allah Azza wa Jalla yang besar itu. Badar ini satu tempat. Badar asalnya nama seorang pemuda. Badar. Tapi kemudian digunakan sebagai nama tempat. Karenanya ada telaga Badar di situ. Kerana dia mempunyai sebuah mata air di tempat sebut. Tempat sebut saat ini menjadi sebuah kampung, sebuah bandar yang jarak daripada Madinah iaitulah 150 km. 150 km. Wa antum azillah, sedang kamu sekalian adalah orang-orang yang lemah disebabkan bilangan yang sedikit. 300 beberapa belah orang. Dan logistik, mana alat-alat peperangan sangat minima. Sementara musuh lebih besar dan lebih kuat. Jadi Allah Ta'ala peringatkan kepada kita. Maka dalam peristiwa ini, para jemaah sekalian, kita tengok makna ayat, huraian pada ayat ini, apa Allah nak ceritakan kepada kita. Setelah Allah Ta'ala memperingatkan orang-orang beriman agar mereka tidak menjadikan kaum kafir dan munafik sebagai teman yang dipercayai. Jadi Allah Ta'ala peringatkan dalam ayat lepas yang kita dah baca, orang mukmin jangan ambil la yattakhidul mu'minun, jangan ambil orang-orang kafir sebagai teman rapat. Kadang-kadang kita macam kita hari ini benci pada orang Islam, sayang kepada kafir. Ini bahaya. Bahaya besar. Apalagi golongan-golongan munafik yang kita tak tahu mereka ni duduk di mana. Tiba-tiba muncul dalam masyarakat kita. Ini juga bahaya. Dan Allah memberitahukan bahawa jika orang-orang yang beriman mahu bersabar dan bertakwa, maka upaya tipu daya yang dilancarkan musuh tidak akan membahayakan mereka. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, orang kafir tak boleh buat apa-apa kepada kamu. Itu syarat ataupun bahasa kita sekarang SOP yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah Ta'ala mengingatkan hamba-hamba yang beriman akan dua peristiwa penting
Yang pertama, peristiwa ketika kaum muslimin tidak bersabar dan hilang ketakwaan, bukan hilang semua, tapi ada yang terancam. Maka mereka ditimpa kekalahan, iaitulah dalam peperangan Uhud, 70 sahabat meninggal syahid di medan Uhud. Kedua, peristiwa ketika mereka bersabar dan bertakwa, walaupun mereka lemah, bilangan tentera tak cukup, maka mereka menang ke atas musuh mereka. Iaitulah dalam peristiwa peperangan Badar. Maka Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita dalam ayat ini. Tuhan kata apa? Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqalida lil qital wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika kamu berangkat pada hari Sabtu keluar daripada Madinah menuju ke Badar dan menempatkan para mukmin pada beberapa posisi tempat untuk berperang, maka Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat yang kita baca ni maksudnya, wahai Rasul kami, sebagai panglima perang, ketua peperangan, ingatkan kepada mereka akan peristiwa di saat kamu berangkat pagi-pagi dari rumahmu menuju ke medan peperangan Uhud. Ketika kamu mempersiapkan tempat-tempat yang strategi untuk melakukan peperangan. Tempat paling strategi, Nabi kita ambil di antara bukit rumah dengan bukit Uhud, jarak dia mungkin sempit je. Tuan-tuan boleh pergi, duduk di atas bukit pemanah tu, kita naik tengok kepada bukit Uhud, tak jauh. Maknanya, sebab tentera hanya tinggal 700 orang, nak buat macam mana? Medan Uhud luas, maka kita ambil tempat yang strategi, tempat yang sempit. Tempat yang sempit. Ketika apa ni, dan Allah Maha mendengar segala pendapat yang berkembang di antara kalian berkenaan dengan apakah kamu akan keluar menyerang musuh ataupun tidak, ataupun kamu akan bertahan di Madinah. Ingat para jemaah sekalian, tengok nota di bawah ada huraian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Madinah menuju ke Uhud bersama dengan 1000 orang tentera. Dalam perjalanan, Nabi kita berhenti di satu tempat nama dia Ajimmati Syaikhaini. Bapa munafik tak puas hati. Sebab Nabi tak dengar kata dia. Dalam mesyuarat di Madinah, Nabi tanya, kita ni nak berperang dalam bandar Madinah ke nak berperang di luar bandar? Golongan-golongan tua, geng-geng Ibnu Ubay ni setuju untuk berperang dalam bandar Madinah. Sebab orang kafir Mekah tak biasa dengan bandar, kita siap dengan air panah, dengan batu, dengan apa, orang dia masuk je, pam, bagi. Pemuda-pemuda yang tak sempat pergi perang Badar dengan hamasah, dengan penuh semangat, dia kata, la, kita keluar pergi serang mereka. Maka Ibnu Ubay tak puas hati kerana Nabi tak ikut pendapat dia. Yang kebetulan pula sampai di Ajimmati Syaikhaini, Nabi kita berhenti cek tentera. Nabi kata, siapa ni? Budak-budak ni belum balik? Belum balik. Balik dulu. Tunggu balik baru kita perang. Ni siapa ni tak kenal ni? Ni bukan orang kafir. Dia kata, nahnu bukan Islam, tapi nak bela Islam. Nak bela Nabi. Nabi kata, lahnu la nasta'in bi musyrikin ala musyrik. Kami tak akan minta tolong orang kafir untuk lawan kafir. Balik. Maka si bapa munafik Ibnu Ubay bin Salul ni kecewa sebab dia yang bawa kafir untuk jadi duri dalam daging yang sebenarnya. Oleh kerana Nabi dah halau kafir balik, dia kata perancangan jahat dia tergendala. Kebetulan pula Nabi pula tak dengar nasihat dia supaya perang dalam bandar Madinah. Maka mereka pun mula buat onar, buat kerenah macam-macam, nak lari balik. Jadi dua kumpulan kabilah Bani Salamah dengan Bani Harisah juga terikut dengan permainan Yahudi. Itu cerita dia. Baiklah, Allah Ta'ala Maha mengetahui niat dan isi hati dan sikap kamu. Di antaranya ketika Bani Salamah dan Bani Harisah bermaksud berniat nak balik juga, nak balik ke Madinah dalam setengah perjalanan, tapi Allah Ta'ala menyelamatkan dan menjaga mereka dengan
tidak mengizinkan untuk mereka pulang. Maknanya Tuhan tak gerakkan hati dia nak lari. Kerana Allah adalah pelindung kedua kaum tersebut, itulah makna firman Allah Taala, izhammat ta'ifatani minkum an tafshala. Dua kabilah ni cuba nak lari, tapi Allah Taala teguhkan hati mereka, tak jadi balik. Maksudnya kedua kelompok itu menjadi kecut hati dan takut menghadapi musuh, tetapi Allah penolong mereka dan melindungi mereka dari dosa sebab lari dari medan perang dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tak jadi balik. Ya, tengok nota di bawah kata Imamul Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahawa ia berkata, ayat ini, ayat Ali Imran ini turun tentang kami di Bani Harithah dan Bani Salamah, dan kami sebenarnya tidak menginginkan ayat tersebut turun kerana di situ Allah Taala berfirman wallahu waliyuhuma. Allah Taala jaga kita, tapi apa boleh buat, Allah Taala sebut ayat ini menjadi mercu tanda kepada keadaan yang berlaku kepada mereka pada saat itu. Dan firman Allah Taala, mereka adalah Bani Harithah Bani Salamah, dan firman Allah Taala wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kerana itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Maka kedua kelompok tersebut bertawakal kepada Allah, lawan godaan munafik tadi, mereka istiqamah. Ini pentingnya istiqamah dalam peperangan. Kita ni kadang-kadang mudah putus asa. Nah, tengok kawan-kawan lari, kita pun nak lompat jugalah. Jangan. Istiqamah, kalau kita rasa ini satu kebaikan, ini perjuangan, jangan lari. Kalau tidak, mana ada orang. Nah, pejuang lebih lagi pejuang sunnah ni. Sekali kena gerepak dengan orang, mudah nak lari, mudah koyak. Istilah orang disebut sekarang ni, mudah koyak. Jangan mudah koyak kita. Lawan. Maka kedua kelompok tersebut bertawakal kepada Allah dan melanjutkan perjalanan menuju medan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menyelamatkan kedua kelompok dari dosa yang sangat besar itu. Manakala dia lari, dia panggil az-zahfu minal al-firaru minaz zahfi, dosa besar. Tapi Allah selamatkan mereka, alhamdulillah. Inilah peristiwa perang Uhud. Tujuan penyebutannya di sini untuk mengingatkan bahawa ketidaksabaran dan ketakwaan orang-orang beriman akibat menjadi sebab ramainya sampai 70 orang mati syahid di kalangan 70 orang dari sahabat Ansar dan 4 orang Muhajirin syahid di medan perang Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun terluka, luka muka Nabi. Syajja, muka di muka, tengok nota kata apa? Orang yang memanah, melontar panah ke muka Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga membuatkan beliau terluka, dia itulah Ibnu Qami'ah. Qami'ah nama, Ibnu Qami'ah. Semoga Allah Taala melaknatnya. Sedangkan yang menyebabkan bibir Nabi berdarah dan pecah gigi adalah Utbah bin Abi Waqqas, adik-beradik Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi nama-nama orang yang telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita terluka, dan syahidnya bapa saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dibunuh oleh Wahsy. Wahsy seorang hamba yang disuruh oleh tuan dia, iaitu Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan. Hindu bagi tugas Wahsy mu cari Hamzah. Kerja lain tak payah. Allahu Akbar. Adapun peristiwa kedua dalam perang Badar, di mana orang yang beriman bersabar dalamnya dan mampu mewaspadai faktor-faktor penyebab kekalahan, kerana mereka betul-betul bertawakal pada Allah Azza wa Jalla. Kerana itu Allah menolong mereka dan memenuhi janjinya disebabkan mereka mampu bersabar dan bertakwa. Jadi dua syarat, sabar dan takwa. Dengar katalah mana takwa tu. Hasilnya orang yang beriman berhasil membunuh 70 orang dan menawan 70 yang lain, serta membawa rampasan perang ghanimah yang banyak sekali dalam perang Badar. Maka Allah Ta'ala peringatkan dalam ayat ini,
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Kerana itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukuri nikmat pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah. Peristiwa perang Badar terjadi pada 17 Ramadan, hari Jumaat, tahun yang kedua Hijrah. Jumlah tentera musuh pada saat itu berkitar antara 9 hingga 1000 orang. Tentera Abu Jahal lengkap dengan senjata, lengkap dengan arak-araknya, artis-artis yang dibawanya, cukup mengembirakan mereka. Sedangkan tentera muslimin sebanyak 314 orang. 300 beberapa belah orang saja. Perang Badar ini adalah peperangan yang pertama berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir. Maka Allah Taala peringatkan dua peristiwa yang besar, perang Badar, perang Uhud. Perang Badar kita bunuh 70 ketua Sanadir Quraisy. Perang Uhud, Quraisy bunuh 70 panglima Islam. Allahu Akbar. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan amal baik dan taat kepada Allah. Di antara bukti takwa dan taat itu adalah dengan tidak mengambil teman kepercayaan dari musuh-musuh Islam. Jangan duk percaya. Tengok dalam perang Uhud ni macam mana jadi. Munafik lari. Apabila kamu melaksanakan perintah ini, berarti kamu menjadi manusia yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, yang dengannya nikmat-nikmat itu akan bertambah bagi kalian. Allah SWT menyebutkan kemenangan pada peristiwa Badar disebabkan kemenangan merupakan hal yang baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kerana sesungguhnya Allah telah menolong kamu dan perang Badar, padahal kamu ketika itu lemah. Kerana itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukuri. Maka kita kena ambil di sinilah, walaqad nasarakumullah bidrin wa antum azillah. Allah Taala beri pertolongan kepada kamu dalam keadaan kamu lemah. Dalam ayat Badar. Jadi para jemaah sekalian, tetapi Allah tidak menyebutkan kekalahan dalam peristiwa Uhud dengan kata-kata senada misalnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membuat kalah kalian dalam perang Uhud. Tak. Tengok, Allah Ta'ala Maha Kaya. Ketika menang dia sebut nasarakumullah. Allah Ta'ala beri kemenangan kepada kamu. Tetapi ketika kalah, Tuhan tak kata Allah Ta'ala kalahkan kamu dalam peperangan Uhud. Tak kata. Padahal kamu yang pada saat itu kuat. Bilangannya gagah. Kita sudah ada kekuatan. Sebab Allah Ta'ala yang bersifat dengan hayyun, sifat malu dan mulia, sehingga cukup mengingatkan mereka akan peristiwa peperangan saja. Tuhan sebut perang, ingatlah apa peristiwa yang berlaku. Sementara mereka sendiri mengingatkan kekalahan yang mereka alami dalamnya, dan mereka mengetahui faktor-faktor penyebabnya, iaitu ketidaktaatan. Mereka tak taat kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kurang sabar. Jadi di sini kita kena belajar pada pelajar, para jemaah sekalian, bahawa kurang sabar menyebabkan kita akan kehilangan banyak perkara. Baik, pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini. Ana tak nak hurai panjang. Kalau tidak kita jadi ceramah perang Uhud ya malam ni. Peperangan yang dapat diambil dari ayat 121, 123 ini, yang pertama, keutamaan takwa dan sabar. Kedua-duanya merupakan bekal untuk berjuang dalam kehidupan. Yang kedua, sangat baik memberi peringatan tentang peristiwa nikmat dan musibah untuk dijadikan pengajaran. Kita jangan sombong. Kadang-kadang masyarakat kita ni, bila tengok ramai orang, kita bangga dah. Kita akan menang, kita akan menang. Tak tahu lagi apa yang Allah Ta'ala nak uji kita. Maka kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, banyak bertawakal kepada Allah. Jangan selesa. Jangan rasa selesa dengan sebab ramainya orang, banyaknya bendera. Waktu kita lahir ribu-ribu orang masuk, belum tentu Allah Ta'ala beri kemenangan
Tetapi kemenangan itu kita dapat kita capai dengan pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla, ataupun golongan yang jahat menang sebab kita lemah. Tak semestinya orang benar tu semua betul belaka. Tak. Yang kata bila orang tu menang, oh dia dapat pertolongan Allah. Takkan orang kafir yang menang, yang betul-betul anti-Islam menang, kita nak kata dia dapat pertolongan Allah, kita kata tak. Dia menang, Allah nak uji kita. Sebab kita tak sabar dan kita kurang bertakwa. Allahu Akbar. Dan mereka yang ketiga, kecintaan Allah terhadap hamba-Nya iaitu menjaganya dan menjauhkannya dari merbahaya dan keburukan lainnya. Tuhan tolong jaga bagi orang disayanginya. Yang keempat, bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya merupakan bukti sikap syukur seorang hamba terhadap Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, untuk detailkan cerita Uhud ni, para jemaah sekalian, saya sure dapatkan buku ni. Buku ni nama dia Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Dalam ni saya dah sebut satu bab, iaitulah sejarah peperangan di Madinah. Nama dia Sejarah Peperangan di Madinah. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ini. Kedai buku Mishkat ada tu. Boleh tak dia punya link untuk siapa-siapa yang berminat untuk baca sejarah Madinah dan peperangan-peperangan secara ringkasnya yang berlaku di Madinah. Alhamdulillah. Sebab tu buku ni kalau pergi Madinah kena ada. Jangan tak bawa. Ada tu kena baca lah. Macam mana nak faham kalau tak baca? Kalau tak bawa buku saja tak jadi. Bawa buku dan memahaminya, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, sekarang kita berpindah kepada ayat 124. Istaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan dari langit? Apa dia pula peristiwa ni? Ini masih lagi dalam Uhud. Tengok kata-kata perkata. Apakah tidak cukup bagi kamu? Soalan itu soalan istifham ingkari. Tak cukup lagi ke? Kalimah tanya untuk mengingkari sikap. Kerana mengingkari ketidakcukupan, sedangkan maknanya tidakkah Tuhan memenuhi keperluanmu? Allah Ta'ala dah bagi dah bantuan, sekarang tak cukup lagi. Ayyumiddakum, bahawa Allah membantu kamu, yakni dengan menurunkan malaikat untuk menurun kamu dalam memerangi musuh-musuh yang lebih unggul, yang lebih kuat ke atas kamu secara jumlah ataupun jumlah tentera ataupun jumlah kelengkapan. Itu soalan. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Ya, cukup. Mana kalau 3,000 ni cukup lah. Kafir ada 1,000 je. Jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, nescaya Allah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Tuhan kata aku nak hantar 5,000 malaikat. Tapi syarat, jangan langgar SOP. Iaitulah hendak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan kata, jangan tak dengar kata. Bala, kalimah jawapan atas pertanyaan di atas. Ya, benar. Bahawa Allah Ta'ala memberi kecukupan pada kamu semua. Min fawrihim, mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Musawwimin, pada malaikat itu diberi tanda sehingga kamu boleh mengenal mereka. Bila tentera malaikat kita nampak, ni malaikat. Orang Islam nampak. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ
wa man nasru illa min 'indillahil 'azizil hakim. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi kemenangan kamu, dan agar tenteram hatimu kerananya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Illa busyra lakum. Kata busyra artinya berita yang menggembirakan, yang membuat wajah orang berseri-seri. Kita kata busyra lak, mana khabar gembira kamu. Kamu akan dapat ni, kamu dapat ni. Kita bagi tahu. Walitatma'inna qulubukum bihi, hati yang adalah hati yang tenang, mutmainnah, yang tidak ada rasa takut maut menggelisah. Jadi Allah Ta'ala akan beri ketenangan kepada kita. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Allah menolong kamu dalam peperangan Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, Abu Jahal dengan geng-geng dia, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. Balik apa? Mati habis geng-geng pembesar-besar dia mati. Abu Sufyan selamat sebab dia lari. Kalau tidak, sekali dengan dia mati. Abu Lahab tak pergi awal-awal lagi. Dia mati di Mekah. Liyaqta'a tarafan, kelompok maksudnya di sini adalah bahawa Allah hendak membinasakan sekelompok dari pasukan musuh. Mana musuh 1000 orang, kita ambil 1/10. Nah, 70 mati, 70 kena tawan. Au yakbitahum, atau menghinakan dan buat mereka kecewa, mereka balik dah gagal, dalam mati 70, kena tawan 70. Fayanqalibu khaibin, mereka kembali ke negeri mereka Mekah dengan tangan hampa, yakni tidak memperoleh kemenangan yang mereka harapkan. Jadi itu dalam Badar. Tapi dalam Badar Uhud, mereka mengharapkan mereka lanyak Madinah, tapi juga mereka tak dapat buat. Baik para pelajar sekalian, para jemaah, kita pergi kepada makna ayat. Makna ayat. Susunan ayat-ayat ini masih berkisar untuk mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman tentang kemenangan yang telah mereka perolehi ketika mereka bersabar dan bertakwa pada saat perang Badar. Allah berfirman, ketika kamu mengatakan kepada orang-orang yang beriman, sebahagian ulama tafsir seperti Imam Mujahid, Ikrimah dan lain berpendapat bahawa firman Allah Ta'ala berkenaan dengan perang Uhud. Allah menjanjikan kepada kaum mukmin dengan bantuan yang tersebut pada ayat berupa tentera malaikat dengan syarat, dengar, ini yang bahaya. Syarat adanya sabar dan takwa dari mereka. Akan tapi mereka, oleh ketika mereka tidak sabar dan tidak bertakwa, sebagaimana kisah yang sudah popular tentang masalah ini, maka Allah pun tidak memberikan bantuan berupa sejumlah malaikat sebagaimana dijanjikan tadi. Tetapi pendapat kami dalam tafsir ayat ini di atas lebih dekat dengan realiti sejarah. Maknanya ada pertolongan. Cuma pertolongan besar tu tak dapat. Iaitu, tengok nak naik mula ke atas. Ketika kamu mengatakan kepada orang yang beriman, iaitu ketika mereka mendengar maklumat di saat mereka berada di medan peperangan, bahawa Qurs bin Jabir al-Muharibi bermaksud nak bantu kaum musyrikin dengan pasukannya untuk berperang bersama-sama mereka, dan khabar membuat kaum muslimin resah. Tentera ramai lagi nak mari ni. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi jawab, alayyakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalahati ala. Mu takut apa ke Qurs bin Jabir? Manusia dia. Allah nak hantar mari 3000 malaikat. Takut? Tak cukup lagi. Jadi ini dia panggil. Maka bahkan Allah Ta'ala bagi jaminan, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha. Kalau betul-betul kamu bersabar, kamu bertakwa, Allah Ta'ala akan hantar segera mari tentera. Yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah hantar mari 5000 malaikat. Bukannya 3000, 5000 naik. Tapi apa boleh buat? Yani Allah memberikan satu kecukupan bagi kamu
dengan jumlah malaikat tersebut. Allah Ta'ala akan bagi jumlah malaikat yang besar. Para malaikat itu akan datang dengan sendi-sendi. Para malaikat itu akan datang dengan alat-alat dia. Malaikat mari dengan alat-alat dia. Maka dia akan mari tolong kita. Khusus bagi mereka. Tetapi ketika kurs al-muharibi, kurs nak kata nak bantu Quraisy tadi tak jadi mari. Kurs tak jadi mari. Tidak berani berangkat untuk membawa bantuan tentera untuk Quraisy. Oleh kerana kurs tak mari, maka Allah Ta'ala tidak menurunkan bantuan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin berupa sejumlah malaikat sebagaimana disebutkan. Dan Allah tidak melebihkan bantuan dari 1000 tentera malaikat sesuai dengan permohonan mereka di awal pertempuran, sebagaimana yang disebut dalam firman Allah Ta'ala, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Allah, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya Allah akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Sebagaimana dalam ayat suratul Anfal ayat 9. Maka 1000 malaikat yang benar-benar diturunkan dan ikut berperang bersama orang-orang beriman, dan peristiwa turunnya malaikat itu mereka saksi dengan kacamata dan secara meyakinkan. Sebab malaikat ada tanda. Ada tanda. Ada penjanji Allah untuk membantu mereka dengan 5000 malaikat, maka hal itu tidak terlaksana. Leis, kenapa? Kerana janji sebut bersyarat apabila kurs al-muharibi membantu kaum Quraisy. Jadi oleh kerana dia tak berani mari, maka malaikat pun tak turun. Allah pun tidak menurunkan bantuan sebut kepada orang-orang beriman. Allah berfirman dan Allah tidak menjadikan. Bahawa Allah ketika mahu menurunkan bala bantuan berupa tentera malaikat sebut, kecuali ingin memberikan khabar gembira bagi orang beriman. Tuhan kata, aku bagi khabar gembira. Mu jangan takut. Kalau bala tentera Quraisy dibantu oleh Quraisy, aku hantar bagi malaikat. Agar hati dan perasaan mereka menjadi tenang dan hilanglah rasa resah, gelisah yang timbul akibat rasa takut terhadap bantuan tentera yang dijanjikan oleh Al-Muharibi untuk orang-orang musyrik Abu Sufyan. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman kemudiannya, dan kemenangan itu hanyalah dari Allah, wa man nasru illa min indillah, dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Maha Perkasa, menang lagi Maha Bijaksana, yang memberikan pertolongan dan kemenangan kepada orang secara individu, yakni memberikan kepada orang yang berhak, iaitu orang-orang yang bersabar dan bertakwa, untuk membinasakan golongan orang-orang yang kafir. Maknanya sahabat-sahabat Nabi walaupun dalam keadaan yang begitu gawat, tapi masih lagi dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Allah telah melaksanakan janjinya dengan mengalahkan orang musyrik dengan terbunuhnya 70 orang dari kalangan mereka, mana dalam peperangan Badar, dan menghinakan mereka dengan menawan 70 orang juga dalam Badar. Tentera-tentera musyrik pun kembali ke Mekah dengan kecewa kerana mereka tidak berhasil membawa kemenangan yang telah mereka harapkan. Adalah tak menang. Bos besar Abu Jahal pula sudah mendiang, dan 70 orang pembesar lagi telah ditawan. Kita kata ini cukup menghinakan bagi mereka. Baik para jemaah sekalian, kita tamatlah secara ringkasnya. Kalau nak dengar lagi, tengok dalam buku saya tadilah. Buku kita tadi memang panjang lebar kita punya huraian. Dia kesimpulannya macam inilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak di atas tentera pemanah di atas bukit rumah itu 50 orang. Nabi kata, la tabrahu hazal makan, mu jangan tinggal tempat ini walau apa terjadi. Kalau kamu tengok burung-burung duduk main di bawah bukit sebab tentera dah mati habis pun, jangan turun. La tabrahu, jangan turun. Mana amaran itu keras, arahan itu jelas. Tapi oleh kerana ada yang kurang sabar di kalangan tentera pemanah, Allah Ta'ala uji mereka dengan kilauan pedang
salutan emas punya kapal-kapal yang ada di bawah tu, yang sudah mati, maka ketua mereka Abdullah bin Jubair telah menghalang mereka, la tabrahu, jangan turun. Ini arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan turun. Ini arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa boleh buat? Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Semua benda terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka terjadilah apa yang terjadi. Jadi mereka turun juga. Bila turun pecah tentera, bila pecah tentera itulah berlakulah peristiwa-peristiwa yang sangat menyayatkan hati sehingga berdarahnya muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lan yufliha qaumun syajarat sanabihim, tidak bahagia mana-mana kaum yang melukai muka Nabi mereka sendiri. Allahu akbar. Dan kita boleh bayangkan. Mari kita pergi kepada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa ini. Kalau tuan-tuan rasa yang pertama, keterangan dalam ayat ini mengenai faktor kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Puncanya tak sabar, langgar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata jangan tinggal tempat ni, dia tinggal. Iaitulah ketika para tentera pemanah melanggar arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlarian turun bukit pemanah untuk mendapatkan rampasan perang ghanimah. Maka pemahaman ini sesuai dengan mazhab penafsiran ayat ini yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan janji Allah untuk berikan tentera bantuan 3,000 malaikat dan 5,000 malaikat sebut terjadi pada peristiwa perang Uhud, dan janji sebut bersyarat apabila kaum muslimin bersabar dan bertakwa. Tapi oleh kerana mereka tidak memenuhi syarat sebut, maka Allah tidak menurunkan bantuan malaikat yang sudah disebutkan kepada mereka. Rugi. Mana nusratun minallah, pertolongan Allah tidak berlaku sebab mereka tak dengar nasihat, tak dengar arahan. Cukup menyedihkan para jemaah sekalian. Turun untuk maklumat kita, yang menjadi panglima ketua Quraisy Abu Sufyan. Abu Sufyan, sebab Abu Jahal dah mati, Abu Lahab sudah mati. Jadi Abu Sufyan yang selamat, dia yang jadi ketua. Dan yang menjadi panglima Quraisy iaitulah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ni berlawan dengan Nabi sampai peperangan, sampai ke Hudaibiyah tahun yang ke-6. Selepas perjanjian Hudaibiyah tahun yang ke-7 baru Khalid masuk Islam. Tahun yang ke-8 ketika pembukaan kota Mekah, Khalid sudah menjadi panglima Islam untuk tawan Mekah. Kita kata subhanallah, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu, di atas sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita berpaling meninggalkan perjalanan yang murni ini dengan sebab-sebab godaan-godaan ataupun ancaman-ancaman yang dihadapi, ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Takut kita. Khalid 20 tahun berperang, akhirnya jadi panglima Islam. Sama juga dengan Abu Sufyan. Tapi yang malangnya Abu Jahal, Abu Lahab dan papa Abu yang mati awal. Tak ada rezeki mereka untuk Islam. Yang kedua, kemenangan walaupun faktor-faktor kemenangan itu sudah ada, seperti ramainya tentera dan kekuatan logistik, ada alat-alat senjata, tetapi sahaja kemenangan itu duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi Allah menangkan pihak yang lemah dan mengalahkan pihak yang lebih kuat. Ini kita sebab itulah kita kata pada sahabat-sahabat yang pejuang-pejuang ni, jangan gembira sangat dengan bilangan-bilangan ramai orang datang tempat kita ataupun kita live. Kita tahu pertolongan Allah Ta'ala macam mana. Allahu Akbar. Kerana itulah kita wajib mewujudkan pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu sebelum persiapan jumlah tentera dan senjata-senjatanya. Untuk mewujudkan keyakinan kepada Allah, kita mesti menanamkan keimanan, kesabaran dan ketakwaan serta ketaatan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita, itulah di antara perkara besar yang kita kena letak, iaitulah
pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi yang kita nampak, peperangan Uhud sederhana. Peperangan Badar menang. Sebab mereka solid bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Uhud ada pecah sikit. Dan selepas pembukaan kota Mekah, tentera Islam sudah ada 10,000. Tengok ni para jemaah sekalian. Dalam Badar 314 orang. Uhud 1,000 orang, lari balik 300, jadi 700. Tahun yang kelima berlaku peperangan Ahzab, ada 3,000 tentera Islam. Naiklah. Waktu pembukaan kota Mekah, sudah ada 10,000 tentera Islam. Mendadak naik. Sebab selepas daripada berlakunya perjanjian Hudaibiyah, Islam tu cepat berkembang. Sebab tak ada gangguan daripada Quraisy. Selepas pembukaan kota Mekah, Nabi kita nak pergi serang Hunain. Perang Hunain, dengan 12,000 tentera, kita rasa tak akan kalah. Maka ketika itulah Allah Ta'ala sebut, wa yauma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat alaikumul ardu bima rahbat. Pada hari peperangan Hunain, kamu rasa ramai, tapi ramai itu tidak memberi kekuatan kepada kamu. Bertemprian lari, pecah tentera, sebab kita yakin dengan bilangan, tapi kita tidak bergantung dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang sepatutnya. Bukan mana sahabat tak bergantung. Maknanya kebergantungan itu tidak diletakkan kekuatannya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita, insya-Allah. Baik. Perkara yang ketiga, faedah yang ketiga, penegasan tentang keyakinan bahawa malaikat pun berperang secara fizikal bersama-sama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, kerana para malaikat itu turun dalam bentuk rupa manusia dan berperang di atas kuda-kuda mereka, dan mereka punya kuda-kuda dalam dan keadaan dan alat senjata yang tertentu. Tetapi perlu ditegaskan di sini tentang keraguan yang mengatakan bahawa seorang malaikat pun sudah mampu mengalahkan jutaan manusia. Mana mungkin ikut serta 1,000 orang malaikat, kita boleh kalah sampai 70 orang mati syahid ni? Kenapa? Itu soalan. Menarik juga kan? Sementara jumlah mereka tidak lebih dari 1,000 orang. Tetapi keraguan ini terjawab jika kita mengerti bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat ini dalam bentuk manusia. Kerana itu bentuk manusia fizikal dan kekuatan juga jadi sama dengan manusia. Bila dia bentuk manusia, dia jadi manusia. Tengok nota di bawah. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Asam. Dia kata, Abu Bakar Al-Asam, ia benar-benar sesuai dengan nama tuang dia, Al-Asam. Maknanya Asam ni, Allahu Akbar, orang tuli. Si tuli. Sehingga ia tidak boleh mendengar firman Allah Ta'ala. Ia seorang Mu'tazilah. Kerana itu tidak heran kalau ia mengingkari kebenaran ayat ini. Mana kita yakin malaikat turun, tapi asal kata turun macam mana? Kalau seorang malaikat boleh lawan 1,000 orang ni, 1,000 malaikat boleh kalah. Jadi dia tak percaya. Dia ragu. Kita kata biarlah keraguan itu. Makanya yang menunjukkan bahawa malaikat itu datang sungguh cuma dalam bentuk manusia. Tengok nota 195. Yang menunjukkan hal ini adalah kalimah musawwimin, malaikat yang memakai tanda. Kerana seorang tentera biasanya memakai tanda pada kepalanya atau kepala kudanya berupa ikatan bulu berwarna dengan bentuk yang tertentu. Jadi malaikat itu mari. Pemahaman seperti ini juga dikuatkan oleh kisah malaikat maut. Dengar cerita. Dia buat analogi ni, nak suruh kita nampak logik. Malaikat maut yang pernah datang jumpa Nabi Musa dalam bentuk manusia. Malaikat maut tu nak ambil nyawa Nabi Musa. Tapi dia mari berupa manusia. Ia hendak mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam
Maka Nabi Musa mencungkil mata malaikat. Nabi Musa tapar malaikat, cabut mata dia. La haula wala quwata illa billah. Lalu malaikat bagi report pada Allah Azza wa Jalla bahawa Musa tak mau mati. Maka Allah Taala kepada Allah Taala tak jadi cabut nyawa Nabi Musa, dan dia tanya balik. Dia kata, sampai bila aku mati? Lepas tu dia letak di atas belakang kuda dia tu, sampai habis bilangan bulu ni kamu akan mati pada tu. Jadi Musa kata, kalau mati tu mati lalu lah senang. Kalau tak mati juga. Hadis ni sahih diriwayat oleh Imam Bukhari. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, itulah beberapa peristiwa besar yang berlaku. Sekali lagi saya peringatkan, cari buku Madinah Munawwarah, Kelebihan dan Sejarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita memahami peristiwa yang besar ini, insya-Allah.